Selamat, selamat sejahtera dan selamat petang di sorry have some voice. Okay. Selamat sejahtera dan selamat petang diucapkan kepada para pendiring sama ada yang ada Zoom meeting room maupun mereka yang menonton di Facebook Live. Saya Ong Kang Wei, eksekutif bagi Pusat Pembangunan Kebudayaan ALG. Bersama kami pada petang ini adalah akhir-akhir panel iaitu Encik Wan Hamidi dan Encik Oi Kok Hing. Salam bahagia dan terima kasih kami ucapkan dan juga kepada saudara moderator Dr. Heng Wai Hiu. Buat hari yang mulia ini, September 16, Hari Malaysia diraihkan untuk peringkati penumbuhan negara kita. Kami berhimpun dalam ruang maya petang ini adalah untuk mendengar pandangan dari akhir panel mengenai topik Melayu dan politik keberpakaian. Tanpa berbuang masa, saya selaku akhir pihak menganjur tenang ini menyerahkan diskusi panel ini kepada saudara moderator Dr. Heng Wai Hiu, iaitu Fellow IXMAS Institute of Malaysia and International Studies UKM. Dengan segera hormatnya dipersilakan Dr. Hiu. Okey, ya. Salam sejahtera dan selamat petang dan juga selamat Hari Malaysia untuk saudara Kang Wei. Terima kasih dan juga terima kasih kepada Pusat Pembangunan Kebudayaan ALG kerana dalam menganjurkan diskusi yang sangat saya kira bermakna hari ini dan juga mengundang saya untuk memoderasi perbincangan pada petang ini. Saya rasa tema hari ini tajuknya Melayu dan Politik Keberpakaian. Adalah sangat tepat untuk dibincangkan pada hari ini sebenarnya Hari Malaysia pada 16 September. Dan kami amat gembira juga kerana dapat mengundang dua panelis yang saya rasa cukup layak dan cukup sesuai untuk mengupas isu ini, iaitu saudara Wan Hamidi dan juga saudara Oi Kok Hing. Saudara Wan Hamidi adalah seorang penulis, wartawan dan juga editor veteran yang cukup berpengalaman. Jadi beliau pernah menjadi editor untuk The Rocket dan pernah berkhidmat di beberapa surat khabar yang lain. Dan juga banyak editor untuk beberapa buku termasuk Melayu dan Muda dan Melayu. Dan saudara Kok Hing juga adalah seorang penulis dan juga peneliti muda yang cukup aktif dan saya kira dia sekarang sedang melanjutkan PhD-nya di Amerika Syarikat di University of Havana, Havana ya, kalau tak silap. Beliau juga adalah penulis buku Aku Kafir Kau Siapa dan juga banyak menulis tentang artikel tentang isu-isu seperti gerakan mahasiswa, gerakan sosial dan politik di Malaysia. Jadi saya rasa kedua-dua mereka sangatlah sesuai untuk berbincang isu politik Melayu dan juga keberpakaian pada hari ini. Jadi untuk hari ini perbincangan hari ini, saudara Wan Hamidi dan juga Kok Hing akan berkongsi pendapat mereka dahulu. Mereka masing-masing mempunyai waktu 20 minit ataupun lebih kurang 20 minit. Dan selepas itu, saudara Hamidi dan juga Kok Hing boleh bertukar pendapat di atas ujian masing-masing. Dan seterusnya kita akan terbuka kepada sesi soal-jawab. Jadi sesi soal-jawab dan perbincangan ini terbuka kepada semua penonton di Zoom dan juga di online atau mengikuti live di Facebook. Jadi sila type soalan ataupun komen anda di ruang, kalau di Zoom, di chat room di Zoom, kalau di Facebook, di ruang komen di Facebook. Dan diskusi ini hari ini akan dijalankan dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Tapi okay, of course, you can mix a little bit with English lah, campur sikit bahasa Inggeris pun tak jadi masalah. Dan juga soalan yang dikemukakan dan komen juga boleh dikemukakan dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Jadi ini sebagai moderator, saya kira diskusi hari ini saya terserah saja kepada saudara Hamidi dan Kok Hing untuk berbicara dan memberi pandangan mereka tentang tema Melayu dan politik keberpakaian. Saya hanya ada mempunyai dua soalan pertama yang mungkin boleh dijadikan sebagai bantuan untuk perbincangan hari ini. Yang pertama, apakah dinamik politik Melayu pada masa kini
bagaimana kita memahami ataupun menganalisa politik Melayu yang semakin kompleks pada hari ini. Dan kedua, terdapat semakin banyak parti NGOs yang mengatasnamakan Melayu dan Islam dan sebagainya. Adakah ini menyumbang kepada wacana politik, sosial dan agama yang lebih berbagai, yang lebih progresif, atau mungkin tidak, atau di sebaliknya? Jadi, apakah pandangan aktor-aktor politik Melayu terhadap keberbagaian agama, budaya, dan sosioekonomi di Malaysia? Jadi, ini soalan yang saya sendiri agak kira akan penting untuk dibicarakan. Namun ini hanya sebagai satu panduan saja. Saya terserah kepada saudara Hamidi dan juga saudara Kokhin untuk memberi pandangan mereka tentang isu ini. Saya mulakan dengan, tanpa melengahkan masa, saya mulakan persilakan saudara Wan Hamidi untuk mulakan hujah beliau. Silakan saudara Hamidi. Terima kasih saudara moderator Dr. Yu, dan juga terima kasih pada penganjur Pusat Kebudayaan LLG. Saya cuba tak memanjangkan sangat. Saya pun bukan daripada latar belakang akademik, melainkan wartawan. Cumanya untuk konteks yang saudara moderator sebut tadi, bahawa salah satu tugas saya adalah sebagai editor The Rocket. Tapi untuk konteks sebenarnya pengalaman saya bermula dengan akhbar arus perdana, bermula dengan Berita Harian, kemudian The Star, The Sun, dan kemudian berlanjutan beberapa tugas penasihat media, dan akhir sekali sebagai wartawan di akhbar New Straits Times. Okay? Semuanya itu sepanjang akhir tahun 80-an sehinggalah tahun 2008. Jadi berdasarkan pengalaman itu dan pengamatan saya, pemerhatian saya, inilah yang saya cuba kongsikan setakat yang saya mampu. Dan kalau ada latar belakang sejarah, itu berdasarkan pembacaan dan juga interview, wawancara yang saya pernah lakukan sebelum ini. Okey, kita mulakan, saya cuba straight to the point, iaitu kita mulakan Melayu. Saya mengambil definisi daripada Perlembagaan Persekutuan. Lebih mudah, walaupun tidak sepertinya tepat, tapi inilah yang dianggap umum, iaitu seseorang yang beragama Islam, lazimnya bercakap dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat budaya Melayu. Dan tafsiran itu ada tambahan beberapa perkara teknikal lah. Itu asasnya. Dan saya juga mengambil takrifan politik kepelbagaian itu, walaupun saya cukup yakin ada banyak tafsiran tentang apa yang dikatakan politik kepelbagaian itu, tapi bagi saya ia mencerminkan amalan politik pelbagai parti, dan di Malaysia khususnya politik pelbagai kaum. Jadi persoalannya ialah bagaimana orang Melayu menangani, mendepani dan mengamalkan keadaan ini. Jadi di Malaysia ini ada satu persepsi, dari dulu sehingga sekarang, bahawa seolah-olah orang Melayu ini sukar untuk duduk bekerjasama dengan kaum-kaum lain dalam politik, kecuali dalam satu bentuk orang Melayu mesti ada dominasi. Mungkin saudara-saudara pernah mendengar istilah ketuanan Melayu. Istilah itu bukan turun-temurun ataupun tradisi. Ia sebenarnya istilah yang dicipta oleh seorang ahli politik daripada Kelantan pada masa itu, Datuk Abdul Ahmad, ahli Parlimen Kok Lannas, dalam satu forum di Singapura pada tahun 1986, yang cuba menggambarkan bagaimana Melayu itu, kuasa Melayu patut menjadi kuasa dominan di Malaysia. Di situlah timbulnya ketuanan Melayu. Dan andaian itu tidak begitu popular dalam segi istilahnya, walaupun kita tahu daripada 1986 dia melahirkan ketegangan kaum, sehingga Kerajaan Pentadbiran Mahathir melaksanakan penangkapan beramai-ramai di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) pada tahun 87 dalam Operasi Lalang. Mungkin ada kaitan, mungkin tidak, tapi saya rasa ada kaitannya. Tapi istilah ketuanan Melayu itu timbul semula pada alah baru. Lebih kepada suatu pemerintahan Abdullah Ahmad Badawi yang dikatakan lebih terbuka. Jadi suara-suara kaum, tuntutan kaum semua bertambah-tambah. Jadi saya nak patah balik sikit. Persepsi itu mengatakan, persepsi yang selama ini bukan saja orang Melayu, malah orang bukan Melayu juga seolah-olah percaya bahawa persepsi itu bahawa orang Melayu tidak pernah selesa dalam politik pelbagai kaum kerana dikatakan terpaksa berkongsi kuasa.
Okay? Ini juga antara tesis yang lama cuba katakan dululah. Persepsi itu mengatakan bahawa orang Melayu selesa kerana faktor sejarahnya lah, tanah Melayu dan sebagainya. Okay? Dan persepsi ini juga mengatakan bahawa orang Melayu tidak mau duduk dalam satu tampuk kuasa bersama orang bukan Melayu. Okay? Dan masalahnya persepsi ini dengan adanya ledakan sosial media ini semakin menjadi-jadi. Tetapi kita juga sedar bahawa kadang-kadang di sosial media dan kehidupan nyata ini kadang sangat berbeza. Okay? Sebab memang ketegangan sentiasa ada, tapi tidak ada pertelingkahan yang teruk dan sebagainya lah. Okay? Apa yang saya cuba katakan ialah persepsi yang mengatakan orang Melayu ni semuanya suka kepada ketuhanan Melayu, tidak mahu bekerjasama dan menganggap orang lain semua di bawah adalah tidak tepat. Okay? Kerana bagi saya, daripada sejarah awal lagi, malah sebelum merdeka lagi, orang Melayu pada tahap-tahap tertentu bersedia untuk bekerjasama. Okay? Contoh paling mudah, sama ada di kita katakanlah di dimensi kiri atau kanan, pihak-pihak yang bekerjasama dengan British misalnya, seperti UMNO, MCA dan MIC yang berbentuk perikatan, iaitu gabungan pelbagai kaum yang menang pilihan raya pertama sebelum merdeka 1955. Malah mereka sangat berjaya. Perikatan menang 51 daripada 52 kerusi. Yang satu kerusi itu dimenangi oleh PAS. Dan PAS menang kerusi itu bukan di Kelantan Terengganu tapi di Perak. Okay. Itu menunjukkan bahawa dari satu sudut orang Melayu boleh bekerjasama. Okay. Cumanya kita kena faham bahawa dalam bentuk kerjasama itu orang Melayu bukan dari segi dominan atau supremasinya, tetapi turutan sejarahnya bahawa kepimpinannya Melayu, tapi cuba dengan kerjasama dan kompromi antara kaum lain. Itu dikatakan bapa-bapa dan ibu-ibu kemerdekaan kita. Okay. Di pihak pembangkang pula, seperti kiri, okay. Di sini ada sedikit masalah lah. Okay. Yang menyebabkan perikatan boleh menang besar pada tahun 1955 itu, PRU 1955 itu ialah kerana kerjasama perikatan dengan British itu. Juga ketika itu pengisytiharan darurat tahun 48 ya, ramai pemimpin pembangkang yang kiri yang progresif ditahan tanpa bicara, termasuk Ahmad Bustamam dan sebagainya. Jadi seolah-olah tidak ada pembangkang yang serius, yang hanya ada PAS dan beberapa parti tempatan. Hanya selepas merdeka, pada pilihan raya pertama selepas merdeka tahun 1959, iaitu bila mana kebanyakan pemimpin pembangkang kiri telah dibebaskan, di situlah wujudnya dua gabungan yang mempunyai rangkuman pelbagai kaum. Saya tak nafikan isu kaum dan agama akan tetap ada, cumanya usaha untuk kerjasama dalam topik kita orang Melayu menerima kepelbagaian itu sudah dibuktikan. Di pihak kanan memang tetap tiga parti itu, perikatan, UMNO, MCA, MIC. Di pihak satu lagi, pembangkang yang serius ketika itu, PAS masih dianggap parti kampung dan popular hanya di Kelantan, di kampung-kampung. Yang di kawasan bandar dan semi bandar, ketika itu tidak banyak, ialah gabungan yang dipanggil Socialist Front, di antara parti pelbagai kaum, iaitu Parti Rakyat dan Parti Buruh. Tapi kita tahu di Malaysia ini, walaupun parti itu dikatakan pelbagai kaum, maksudnya dia tidak menyekat keahlian kaum atau agama, dominasi kaum sentiasa ada. Malah sampai ke hari ini, benda itu menjadi amalan. Parti Rakyat, majoriti kepimpinan ahlinya Melayu. Parti Buruh, majoriti dan kepimimpinannya orang Cina dan orang India. Tetapi mereka memberi tantangan yang hebat kepada perikatan dan mencatatkan kejayaan yang baik walaupun tidak menanglah. Jadi itu 1959 dan di perterusan 1964, PRU 94, tetapi kita juga mengalami kemelut serantau ketika itu, konfrontasi di mana Indonesia, Soekarno tidak mahu mengiktiraf kelahiran Malaysia pada hari ini. Itu karya hari ini pada tahun 63 wujudlah Malaysia, gabungan di antara Semenanjung, Malaya, Singapura, Sabah dan Sarawak. Itulah. Jadi Indonesia, Soekarno menganggap ini sebagai projek neo-colonial Britain. Barat mau menguasai Asia Tenggara dan mau menjatuhkan kerajaan Soekarno. Itu topik yang lain lah untuk dibicarakan. Tapi apa yang saya katakan ialah di situ juga satu round lagi
iaitu perikatan di bawah pimpinan Tun Abdul Rahman mengambil jalan pintas untuk menangkap semua pemimpin pembangkang yang dengan pelbagai tuduhan yang tidak pernah dibuktikan dalam mahkamah terbuka. Nak buat kerajaan buangan, nak jatuhkan kerajaan sebagainya, menyokong Sukarno dan sebagainya. Jadi di antara tahun 64 sehinggalah ke tahun 69 itu ramai pemimpin pembangkang ada dalam tahanan tanpa bicara, dan parti buruh juga diserang habis-habisan, sehingga kan kalau tidak silap saya kedudukan parti buruh itu amat teruk sekali, sehingga kan semua pimpinan pusat mereka terpaksa dipilih ketika mereka ada dalam tahanan. Dan ramai kecewa dan mengambil keputusan untuk memboikot PRU 69 lah kemudiannya. Dan semua orang tahu pelbagai isu membawa kepada ketegangan kaum dan pertengahan kaum peristiwa 13 Mei lah. Pasca 13 Mei, kepimpinan baru Tun Razak, Tengku diketepikan, Tun Razak cuba mematikan politik ideologi dan membawa konsep politik pembangunan supaya rakyat Malaysia dimulakan dengan projek Barisan Nasional, iaitu perikatan diperluaskan kepada dijemput parti-parti pembangkang. Semua parti-parti pembangkang dijemput masuk, semua sekali. Tetapi DAP dan Parti Rakyat yang ketika itu sudah tukar nama kepada Parti Sosialis Rakyat Malaysia menolaknya. PAS masuk menyertai barisan, PPP, parti yang berkubu kuat di Perak masuk, Gerakan yang menguasai Pulau Pinang pun masuk, dan beberapa parti daripada Sabah dan Sarawak masuk. Jadi bermulalah politik kuasa itu daripada Barisan Nasional. Ini berterusan zaman Tun Abdul Rahman, Tun Razak dan Husin On, iaitu di antara tahun 70 sehinggalah tahun 80 itu. Di sini dominasi barisan agak kuat sehingga ke pembangkang amat lemah sekali. Dan pembangkang juga memilih untuk menyokong berdasarkan kaum sebenarnya. Terpisah. Maksudnya kita tidak boleh tuduh bahawa Barisan Nasional itu didominasi oleh UMNO sahaja, tetapi gabungan-gabungan yang pelbagai kaum. Cumanya dia dianggap parti kanan. Yang di kirinya sudah hampir tidak ada politik ideologi lagi. Ada DAP yang saya anggap, saya gunakan istilah accident of history, dengan adanya dasar ekonomi baru, ramai kalangan Cina merasakan, Cina miskin, Cina working class merasakan mereka terpinggir, jadi nak menyuarakan rasa tidak puas hati kepada MCA Gerakan sudah dengan BN, so hanya dipujuk. Jadi suara nak membangkang itu ke arah DAP. Jadi lebih kepada orang Cina memilih DAP. Orang Melayu pula setelah PAS bersama dengan BN nak suarakan kemarahan dalam hal-hal lain, mereka menyalurkan undi kepada PSRM, Parti Rakyat yang asal tu. Jadi jangan terkejutlah pada PRU 1974, PSRM kalah tapi tidak hilang deposit di Kelantan dan Terengganu. Sehingga kan mungkin mereka lupa kot, sebab gairah dengan itu Pilihan Raya seterusnya 1978, PSRM terus bertanding di Kelantan Terengganu, tapi mereka lupa setelah PAS dipecat daripada BN pula pada tahun 77 itu, PAS kembali jadi pembangkang, undi Melayu kembali kepada PAS. PSRM hilang deposit di Terengganu dan Kelantan. Tapi itu tidak direct dengan apa yang saya sampaikan. Maksudnya di sini bahawa sama ada di sebelah pembangkang dan juga di sebelah kerajaan yang memerintah, walaupun kita boleh katakan tebal juga sentimen Melayu, orang Melayu dengan kemelayuannya, mereka boleh bekerjasama. Mereka boleh bekerjasama, tetapi dengan syarat-syarat yang ada lah. Sama ada daripada hasil asal usulnya sistem feudal ataupun termasuk politik yang diamalkan sepanjang dekad 50-an sehingga 80-an itu, 70-an itu. Jadi apabila masuk pentadbiran Mahathir, dia menjadi meneruskan usaha itu, sehinggalah Dr. Mahathir sendiri dicabar oleh pemimpin-pemimpin dalamannya, bermula dengan Tengku Razali yang mewujudkan yang memenjarakan UMNO berpecah, dan kita shortcut mengatakan UMNO Mahathir terus pegang, manakala Tengku Razali menubuhkan semangat 46. Tetapi menunjukkan bahawa dalam ketika itu masyarakat Melayu dan bukan Melayu juga, pemimpin-pemimpin politik menganggap belum bersedia. So pada tahun 1990 dalam pilihan raya itu, sebenarnya ada dua gabungan pembangkang melawan Barisan Nasional. Satu bernama Angkatan Perpaduan Ummah, satu lagi bernama Gagasan Rakyat. Tetapi dalam kedua-dua gabungan itu diterajui oleh semangat 46, pimpinan Tengku Razali. Mengapa? Sebab
satu parti Melayu Islam, satu parti lagi yang bukan Melayu ataupun dianggap sekular. Sebab paling utama PAS dan DAP tidak bersedia untuk duduk dalam satu gabungan. Sebab mereka sendiri daripada awal lagi memberi gambaran bahawa ini perjuangan untuk penyokong mereka. Dan ini perjuangan untuk PAS. Okay? Sehinggalah berlaku pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1998. Ketika itulah baru buat pertama kali dalam sejarah Malaysia, parti yang susah untuk duduk bersama ni, iaitu PAS dan DAP dapat duduk dalam satu gabungan yang bernama Barisan Alternatif. Okay? Walaupun gagal menumbangkan Barisan Nasional dalam PRU 1999, ia telah membuka satu lembaran baru. Okay? Memang betul, tetap ada propaganda dari kiri dan kanan, sama ada daripada orang kata apa, word of mouth ataupun propaganda kerajaan. Kena ingat sebelum tahun 2000 tu internet pun baru diperkenalkan lagi, sebelum ada lagi, semuanya bergantung pada media yang dikuasai secara langsung dan tidak langsung oleh kerajaan. Okay? Dan orang Melayu kebanyakannya selesa dengan parti yang memerintah. Okay? Mereka menerima konsep bahawa walaupun BN itu pelbagai kaum, UMNO masih dominan. Jadi sebagai satu rasa keyakinan diri bahawa hak-hak yang ada itu dapat dipertahankan. Tambahan pula propaganda BN dan UMNO itu selalunya diulang-ulang. Saya sebagai wartawan memang dengarlah, memang saya pun minta maaf lah, saya kerja dengan media yang pro kerajaan kan. Yang hari-hari berulang, hanya BN dapat mengekalkan stability. Hanya BN menjamin kemakmuran. Kalau pembangkang hancur, lebur, huru-hara negara. Jadi itu menimbulkan ketakutan kepada pengundi. Tetapi keadaan berbeza, akhirnya dalaman UMNO sendiri, Dr. Mahathir akhirnya merasa tertekan dan meletak jawatan pada tahun 2003 dan digantikan oleh Abdullah Badawi. Dan dalam pilihan pertama Abdullah Badawi tahun 2004, itu antara kemenangan paling besar Barisan Nasional. Kadang orang lupa mengapa. Sebenarnya dimulakan dengan yang tidak disangka-sangka, janji-janji Perdana Menteri Abdullah Badawi untuk melaksanakan reformasi. Jadi rakyat Malaysia happy. Ekonomi pun boleh tahan masa itu. Orang kata bangkit balik selepas krisis kewangan Asia Tenggara. Tetapi 2-3 tahun selepas itu, beliau takut nak melaksanakan janji dan menimbulkan kemarahan pelbagai kaum. Dan itulah yang melahirkan keputusan PRU 2008. Yang ini saya pernah tulis dalam artikel dan dibukukan juga, bahawa orang mengatakan rakyat Malaysia bersatu untuk mengejutkan Barisan Nasional. Kena ingat, BN hilang 5 negeri dan buat kali pertama sejak 1969 hilang majoriti parlimen 2/3. Okay? Dan hilang 5 negeri, termasuk PAS, termasuk Kelantan. Okay? Tetapi saya melihatnya bukan semua kaum bersatu melawan BN, tidak. Yang disebabkan ialah Abdullah Badawi seolah-olah dilihat, okey, kaum India mengatakan Abdullah Badawi gagal membantu kami. Kaum Cina mengatakan Abdullah tidak tolong hak-hak Cina. Orang Melayu cakap mengecewakan dah. Jadi ideanya berbeza-beza, tetapi matlamatnya sama untuk mengajar BN. Dan memang saya ada kawan-kawan juga yang mengatakan, lama terkejut boleh hilang 5 negeri sampai 2/3 majoriti parlimen hilang, kita nak ajar tiba-tiba kalah terus gitu. Okay? Tapi itu juga detik permulaan yang mana kepelbagaian parti itu sudah mula masuk dalam minda Melayu, iaitu menerima hakikat bahawa BN boleh ditewaskan dan parti yang mewakili Melayu tidak semestinya UMNO sahaja. Okay? Saya tahu walaupun ruang lingkupnya masih kecil, iaitu orang Melayu tetap mahu satu wadah untuk orang Melayu yang bukan pelbagai kaum tapi boleh bekerjasama dengan kaum lain. Tetapi sekurang-kurangnya satu progres yang ada ialah dia menganggap bahawa tidak hanya UMNO sahaja. Okay? Masa itu tidak-tidaknya ada PAS, tidak-tidaknya PKR boleh dianggap sebagai parti Melayu. Okay? Gitu. Jadi reaksi rakyat yang mau menolak BN semakin menjadi-jadi 2013. Dalam PRU 2013. PRU 2013, undi popular pembangkang melebihi undi BN. Cumanya kita tahu dalam sistem pensepadanan semula yang dilakukan di Malaysia, kerajaan yang memerintah boleh ubah-ubah untuk memberi kelebihan kepadanya. Okay? Jadi
tidak mustahil parti yang menang dengan 49% undi popular boleh mendapat kursi majoriti dalam parlimen. Ini mungkin perlu perubahan lah kemudian. Jadi benda ini akhirnya terbawa-bawa apabila Najib pula menjadi Perdana Menteri dan dengan pelbagai skandal termasuk 1MDB dan sebagainya, akhirnya rakyat mula BN. Kita semua tahu benda tu. Tapi kadang-kadang kita lupa bahawa orang Melayu yang mengundi Pakatan Harapan, saya tak pasti kajian sebenarnya, tapi lebih kurang 20 hingga 25% sahaja. Maksudnya, sekurang-kurangnya 75% orang Melayu masih belum bersedia untuk mengundi Pakatan Harapan. Kemenangan Pakatan Harapan sebenarnya lebih kepada pengundi bandar, khususnya kaum Cina dan India, yang mengundi sampai ke tahap 90%. Okay? Cumanya kita pun tahu dalam 22 bulan tu berlaku, ya ada kebaikan, kejayaan dan kegagalan dan kelemahan dan sebagainya, terutamanya kegagalan menangani serangan-serangan propaganda. Dan kemudian kerajaan itu jatuh dan timbul kerajaan yang tidak stabil sehingga sekarang. Tapi saya ulangi sekali lagi, bagi orang Melayu pula dengan perasaan yang sama, pilihan semakin luas. Walaupun dalam ruang lingkup Parti Melayu, iaitu bukan lagi UMNO sahaja, tetapi ada Bersatu, ada PAS, kan? Dan mungkin ada percubaan parti-parti yang baru, yang kecil seperti Pejuang, Putra dan entah apa-apa lagi lah. Jadi ini ada keterbukaan dia. Jadi apa yang saya cuba nak katakan di sini ialah orang Melayu boleh menerima politik kepelbagaian, tapi pada saat ini, sehingga saat ini, dalam keadaan bila mana dia yakin bahawa hak-hak dia, sama ada yang real atau yang digambarkan, terjamin. Dia yakin bahawa institusi yang ada, yang mengikut perlembagaan, raja-raja perkhidmatan awam dan sebagainya, masih lagi tidak berubah. Di situ dia bersedia untuk mungkin mengubah selera daripada UMNO kepada Bersatu atau PAS atau mungkin parti-parti Melayu baru untuk bekerjasama dengan kaum lain. Untuk wujud dalam satu wadah di mana ada kesaksamaan kaum semua, saya rasa orang Melayu belum bersedia dekat situ. Tapi untuk menuduh orang Melayu, majoritinya mau ketuanan Melayu, itu kurang tepat rasanya. Malah kadang-kadang bagi saya, Melayu dan bukan Melayu pun, perkataan ketuanan ini tidak patut ada dalam kamus sebenarnya. Sebab dia kadang-kadang kita reaksi, knee-jerk reaction kata orang. Seperti bila ada orang kata ketuanan Melayu, kita jawab balik, kita mau ketuanan Islam. Dan satu pihak lagi kita mau ketuanan rakyat. Dan yang baru ni saya dengar pertubuhan seperti Bersih pun kita nak ketuanan pengundi. Kalau boleh, janganlah ketuanan ni dominance macam nak menguasai. Mungkin kata yang lebih sesuai ialah kedaulatan, seperti kedaulatan rakyat. Saya pun kadang sedih sebab rukun negara kita tidak ada istilah kedaulatan rakyat. Sebab rakyatlah penentu sebuah negara itu kan. Jadi itulah yang cuba saya katakan bahawa 2018 dan 2020 itu membuka ruang yang lebih luas lagi dan menunjukkan juga, walaupun ada percubaan nakal baru-baru ini nak mengatakan sejumlah besar pemberi rasuah daripada kaum itu tanpa memberitahu sejumlah besar kaum ini yang menerima rasuah, itu adalah sengatan-sengatan yang politik yang memang sengaja mencucuk. Sedang realitinya, saya rasa ramai orang Melayu sebagai kaum-kaum Melayu juga menolak rasuah, menolak korupsi apa semua. Tetapi yang di-highlightkan ialah yang suka mengamalkan benda-benda itu. Dan saya juga tidak katakan di sini bahawa sama ada PH lebih baik daripada BN atau PN dan sebagainya. Sebab buat pertama kali dalam sejarah, sejak 2018, rakyat sudah melihat apa yang ada. Dan even kalau kita nak katakan bahawa kerajaan PH itu gagal, kalau kita tengok balik senarai berpuluh-puluh kes pihak yang cuba memburukkan PH dulu terbukti fitnah. Tetapi itu tidak melepaskan PH daripada kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan. Itu pandangan saya setakat ini. Cumanya saya juga nak luahkan satu persoalan yang mungkin saudara UI dan juga moderator jika berminat dan siapa saja, bahawa saya nampak sebagai pemerhati proses Islamisasi yang dimulakan sejak zaman Dr. Mahathir awal 80-an sampai sekarang masih berterusan dan setengahnya tidak perlukan usaha kerajaan. Orang Melayu sendiri ke arah itu, Islamisasi itu, dan kadang-kadang nampak lebih kepada labelnya, dari segi pakaiannya, caranya, cakapnya.
sampai sekarang social media pun ada nak tunjuk-tunjuk gambar dia bersolat dan sebagainya supaya orang nampak gitu. Tapi pada masa yang sama juga perbuatan korupsi, salah guna kuasa, rasuah sebagainya turut menjadi-jadi. Adakah dia ada korelasi di situ ataupun tak ada kaitan? Saya pun tak pasti. Cumanya itulah dia akan timbul persepsi yang pelik juga. Jadi bagi saya setakat itu saja. Minta maaf kalau saya telah mengambil masa sekian terlampau banyak. Sekian, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas terima kasih Wan Hamidi. Ya, terima kasih atas perkongsian beliau. Saya rasa kita terus kepada saudara Kohin. Silakan saudara Kohin. Baiklah, terima kasih saudara Wan Hamidi atas perkongsian tadi, dan terima kasih kepada Lim Lim Kok Cultural Center kerana menjemput kami untuk berkongsi sedikit pandangan lah. So saya akan sharekan slide yang simple saja sebenarnya, dan saya rasa saudara Wan Hamidi telah pun mengupas beberapa benda yang saya ingin sentuh. Jadi saya rasa ada benda yang saya rasa bagus, sebab maksudnya penonton dan saudara pun sudah tahu background dan sebagainya. So kita tidak perlu go into too much detail. Okay, so boleh nampak screen kan? Okay, so saya tak buat full screen sebab saya nak mungkin ada pergi dokumen lain. So saya mulakan dengan mengtakrifkan politik kepelbagaian dahulu. Dan saya rasa saya sama dengan saudara Hamidi, di mana kami melihat ataupun mentarifkan politik kepelbagaian di sini sebagai dalam arena electoral politics. Sebab, okay, second slide yang seolah ni, sebab bila kita bincang pasal politik kepelbagaian, dia menyentuh pelbagai perkara. Dia boleh maksudnya debat itu boleh berlaku pada soal budaya contohnya. Budaya kebangsaan Malaysia, adakah bentuknya macam mana? Itu pun politik juga. Adakah semua budaya kaum di Malaysia, we take pieces of it, then it becomes the budaya kebangsaan. Ataupun kita ada satu teras dan selainnya hanya accompanying pieces. So itu pun politik juga. Tapi itu adalah sebuah topik yang saya rasa agak luas. Dan maka pada hari ini saya rasa saya dan saudara Hamidi bersetuju untuk fokus dalam arena politik pilihan raya ataupun electoral politics. Seperti yang saudara Hamidi sebut, kerjasama is not a problem. Kerjasama has been there since even before independence, seperti saudara sebut tadi. Malah sebelum perikatan sebenarnya. Kita ada Putra dan AMCJA contohnya. Betul? Dengan yang buat Hatta dan sebagainya. 10 tahun sebelum merdeka. Jadi apakah bentuk yang cooperation ini selalu berlaku? Yang pertamanya seperti yang kita sebut tadi adalah kerjasama antara parti politik berasaskan kaum. Dan ini standard model yang biasalah, yang saya rasa umum diketahui. Dan satu lagi bentuk kerjasama adalah parti politik berbilang kaum. Dan ini kita boleh divide into different categories. Tapi buat masa sekarang saya rasa yang penting adalah kita ada parti politik berbilang kaum yang majoritinya Melayu dan parti politik berbilang kaum yang majoritinya bukan Melayu. Dan saya rasa ini demografi yang penting kerana ia affect the internal party dynamic and also the party outlook dan bagaimana golongan Melayu menerimanya kan. Kenapa ianya penting untuk fokus pada politik kepelbagaian dalam electoral politics? I think the obvious point is keterimaan orang bukan Melayu terhadap kepelbagaian politik is expected, dijangka, kerana as ethnic minority di mana-mana sahaja, bukan di Malaysia, usually you want democratic safeguards untuk melindungi hak minoriti, multiculturalism, kesamarataan, equal rights, kebebasan civil liberties, protect yourself against tyranny of majority. That is expected. So, politik kepelbagaian di Malaysia bergantung pada orang Melayu sebenarnya. And I don't mean just as in keterimaan secara pasifnya. Sebab itu saya juga menekankan artikulasi, iaitu orang Melayu sendiri ataupun pemimpin politik Melayu sendiri mengarticulate a form of multiracialism ataupun a form of multi-ethnic politik that is acceptable to the Malay at large. Okay.
Seterusnya, ini persoalan-persoalan yang saya rasa kita boleh utarakan dan bincang ataupun just keep in mind as we think about this. Apakah jenis politik kepelbagaian yang dikemukakan oleh dan kepada orang Melayu? What forms of multi-ethnic politics have been devised and proposed to? So maksudnya aktif dan pasif ya. Dan dalam keadaan apakah politik kepelbagaian tertentu gagal dan yang lain berjaya. So under what conditions do certain form of multi-ethnic politics succeed and under what condition yang certain fail. So dan ketiga, apakah pengajaran ataupun prospek yang kita boleh ambil kan untuk moving forward. Jawapan tradisionalnya, saya rasa Wan Hamidi telah tell you all the stories. So I'm just gonna, I think, pick some analytical themes lah. So Malay-led Plural Society, antara argumen yang dikemukakan, I think is just slightly rewording what Saudara Hamidi said about dominant kan. Boleh kerjasama asalkan pemimpin ataupun parti politik Melayu yang dominant. So this is what Wang Gungwu meant by Malay-led Plural Society. So dari dulu sampai sekarang tak ada masalah asalkan ada terasnya dalam Melayu itu. So itu yang the status quo of Malayan politics at the time that he was writing. Kemudiannya selepas 1970-an kita ada consociationalism, susah nak sebut tapi biasanya ini konsep sains politik di mana seorang scholar bernama Leibhardt yang dia mencipta konsep ini di mana basically it means dia ada elite daripada kumpulan etnik tertentu dan elite inilah yang akan negotiate dan bargain among them. So basically ethnic group you pilih pemimpin you, contohnya lah let's say UMNO dan PAS. Yang menang adalah UMNO, so UMNO mewakili Melayu dan contohnya kalau MCA DAP gerakan contohnya bertanding merebut pengundi Cina, yang menang okey contohnya dulu MCA. So then it become UMNO dan MCA yang bargain dan sebagainya, power sharing formula basically. Okey, yang ketiga adalah ethnic party system ataupun centripetal incentive lah. Sistem pilihan raya tertentu melahirkan insentif tertentu dan mengikut Horowitz yang juga PhD supervisor Ong Kian Ming. First past the post ni di Malaysia sekurang-kurangnya dia memberi insentif untuk parti berlainan kaum untuk bekerjasama. Dan mengikut pandangan tradisi ini, jika kita remove first past the post system, tidak ada insentif untuk parti yang berlainan kaum untuk bekerjasama. Ini jawapan tradisional untuk multi-ethnic politics. This is how things work in the past or have been proposed by scholars in the past. Tapi saya rasa ada perkembangan baru yang mencabar teori-teori ini. Seperti yang Saudara Hamidi sebut, perpecahan UNMA dan lahirnya Keadilan Nasional dan kemudiannya bergabung dengan Parti Rakyat dan jadi PKR dan sebagainya lah. Although one can arguably say it goes before that also, it's just that nanti kita akan bincang lah. Keadilan tu macam baru first time orang nampak berjaya dalam pilihan raya. Okay. Sejarah alternatif yang mencabar jawapan tradisional ini adalah pengalaman orang Melayu dengan parti politik berbilang kaum. Ini termasuklah aktor-aktor yang terlibat dalam parti politik pelbagai kaum is an experiment in Malaysian politics. So itu bahagian yang aktif. Bahagian kedua pula yang mungkin bukanlah pasif tapi is a response, is a reaction, right? Keterimaan ataupun reaksi pengundi Melayu umumnya terhadap parti itu. Dan ketiga, implikasi wujudnya parti sedemikian dalam landscape politik Malaysia. Dan saya akan sebut ini apabila kita sentuh pasal IMP nanti. Okey, dalam beberapa kes berikut kita akan lihat parti politik berbilang kaum ini dan penglibatan pengalaman dan implikasi, penglibatan orang Melayu dalam parti tersebut. Okey, historical cases memang kita ada mungkin ada banyak dan saya tidak mengupas semuanya. Tapi saya rasa tiga ini agak interesting to probe. IMP, Independence of Malaya Party. On Jaafar sebenarnya menubuhkan parti ini selepas cadangan beliau untuk membuka keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu telah di-reject oleh UMNO. It was rejected. So he pulled out of the party and he formed IMP. Tan Cheng Lock pun dalam situ, Tan Siu Sin pun dalam situ. Tak perlu kita cerita
the politics behind the two of them, they fell out eventually. Tapi it was a great experiment at the time. IMP malangnya tidak bertahan lama. Ada pelbagai sebabnya, tapi saya rasa dua sebab yang agak interesting to probe also is seperti yang diutarakan oleh sebenarnya Tun Hussein On, anak kepada Wan Jaafar. Beliau berkata IMP gagal kerana Wan Jaafar tidak mendapat sokongan daripada pemimpin Melayu tradisional. Yang maksudnya adalah pembesar ataupun menteri besar negeri-negeri Melayu Bersekutu. So Wan Jaafar bet on his personal appeal and he thought that that would override the traditional Malay power structure. Unfortunately, it did not happen. And IMP basically folded after just a very short time. So saya dah tekankan di sini, IMP adalah satu parti yang personalistic without mass movement, without Malay mass movement specifically. Okay, saya rasa penting untuk ditekankan di sini. Kita akan bandingkan IMP dengan PKR nanti. Dan yang kedua pula, adakah IMP gagal? Jawapan biasanya saya rasa adalah yes, IMP gagal kerana dia tak menang kerusi lah. So dan parti itu pun telah dibubarkan dan kemudiannya ada parti negara. Tapi saya rasa kalau we take a long perspective, long term perspective, IMP sebenarnya it achieved what it wanted. Wan Jaafar, ingat apa yang saya cerita tadi kan, dari perspektif sejarah, Wan Jaafar menubuhkan IMP kerana dia mahu kerjasama antara kaum, dia mahu golongan bukan Melayu diterima sebagai warga negara yang turut boleh terlibat membincangkan soal negara. UMNO rejected it, therefore he go and form IMP. But what happened with IMP being a threat to UMNO because it was a new political party? UMNO actually went and cooperate with MCA. And itu seperti yang kata oleh Saudara Hamidi tadi. Perikatan menang 51 daripada 52 kerusi. Sebenarnya lawan utama perikatan pada masa itu bukan PAS, IMP sebenarnya. So IMP actually become the unifying factor that make multi-ethnic cooperation possible. So dari situ saya rasa itu satu sukses IMP lah sebenarnya. Gerakan is also a short-lived experiment. Kenapa? Sebab, to cut the long story short, Syed Hussein Alatas fell out with Lim Chong You. Kerana Lim Chong You membawa gerakan masuk ke, form Barisan Nasional selepas 1969 election. Gerakan was an opposition party, multi-ethnic politics, dengan dilancarkan dengan penuh excitement dan sebagainya. Namun demikian, they did not actually have mass Malay support. Tetapi Syed Hussein Alatas dilihat sebagai satu pemimpin atau intellectual Melayu, a towering figure that whose Malayness is unquestionable, come from a very illustrious family, the who's who, related to all the big shots dan sebagainya. Saya rasa ia seperti is almost like Tun Mahathir dalam Pakatan Harapan dulu, di mana usually you will question the Malayness of the figure that is in that kind of situation. But these figures, Malayness is almost unquestionable, therefore it lends credibility to the Malay representation in the party. Gerakan gagal kerana personality clash dan juga Syed Hussein Alatas mungkin tidak ada mass following dan juga political acumen to navigate party politics. So it was unfortunate. We never get to see gerakan punya multiracial experiment. Although you had a promising start, very short-listed, because after that gerakan become basically a non-Malay party in everything but name lah. PRM seperti yang Saudara Hamidi sebut, saya rasa interesting. Dalam 3 kes ini, saya rasa PRM lah parti politik yang agak mau yang tidak monoetnik, yang tidak mau jadi racial, tapi dia majoritinya Melayu. Kan? Saya akan cuba mengupas kemudian, but briefly I'll mention it here lah. PRM dan PSM pada hari ini, they are more to non-racial quote unquote, in the sense that dia orang melihat kelas itu sebagai satu ideologi. Itu ideologi mereka. Mungkin ini actually satu batasan sebenarnya dalam politik Malaysia. Because when you claim you don't see race, so bila
pimpinan kamu tu semua satu kaum, you think it's not a problem. You don't see race. Everyone is as long as same ideology. Adakah ini boleh diterima di Malaysia? Itu satu persoalan dan satu batasan yang saya rasa mungkin kita boleh fikir-fikirkan. You need an active recruitment. Try to recruit everyone kan. Itu adalah satu penting. Okay. Wai Weng, how long do I have? You remind me from time to time. Maybe 5 to 10 more minutes. Okay. You 5 minit tu you ingatkan saya lah. Okay. Showcase contemporary. Ini anak didik. Setengah je ada didik Saudara Hamidi lah. So PKR DAP muda antara lain, saya ada sebut PSM tadi, so saya harap saya tidak singgung alienate, left them out. Okay, DAP dia kuatnya dahulunya dari ideologi agak kuat, tetapi telah dijenihkan sedikit apabila ubah perlembagaan daripada democratic socialism kepada social demokrasi. So they are trying to, so dari dulunya dia kuat dari segi ideologi dan juga personalistik. Lim Kit Siang. Now maybe ideologi tu lah lebih kurang dan dia menjadi lebih fleksibel. Dan mungkin ini telah berjaya menarik minat keterimaan atau keterbukaan. Walau bagaimanapun, okay, Malaysia also is being mentioned less than DAP nowadays. And I think certain things that Kit Siang himself said in the past, today it is said by a DAP leader, it will have been branded as a chauvinist by DAP's own leader, I think. And I think some of DAP punya enthusiasm to make themselves look more acceptable to the Malays agak berbahaya. Berbahaya sebab apa? Okay, saya beri satu contoh di sinilah. Disebabkan serangan daripada oponen mereka, so DAP sangat berwaspada untuk tidak jadi rock the boat, kan? Dan they are so eager to prove that they are not anti-Malay that some leaders have knowingly or unknowingly embraced right-wing rhetoric ataupun right-wing figures that would be antithetical to what the party's ideology is. Contohnya, menajar tiket, mengajak orang menonton filem right-wing yang saya tidak perlu sebut di sini, tapi saya rasa semua pun tahu apalah. I'm not sure which is more dangerous. Is some party leaders unaware of it, and they promote it anyway, or they aware and they intentionally do it. So maybe itu one of the points lah. But anyway, saya rasa penglibatan orang Melayu dalam DAP ni pun menarik sebab sejak 2008 especially, you have a new wave or new class of Malay recruitment. I think there's a book by a UKM academics kan, Malays in DAP. On top of the book that is edited by Saudara Hamidi dan Wiki Beng, Young and Malay. I think those are very interesting books that capture the young Malay leaders' experience in the party dan social basis, what kinds of Malay, quote unquote, that join the party. And the answers might surprise you because, for example, Diana, Edri, some of them come from a very Malay background, UITM, the bastion of Malay in Juanan. So it's a new trend that I think is very worth looking into. So people who come from a very Malay, very Malay education institutions background and join multiracial politics, multiracial party. Saya lupa ini point keberapa saya mention pasal DAP, but another point about DAP yang menarik adalah ada masalah bila contohnya CEC election and then satu atau dua atau kurang tiada pemimpin Melayu yang di-elected kan. It does not look nice on the party. So again, it goes back to the problem of multiracial is not non-racial. Masalah yang tadi saya sebut pasal PRN sedikit applicable to DAP bila I think Rara, now deputy chief, sebut this herself, right? One way to overcome this is you have more Malays to join the party and then you have more voting power. Tapi it's a chicken and egg problem. If some Malay people don't see representation, they don't join. And that said,
there is a limitation as well in that kind of thinking, because when some Malay DAP members come into the party, it's almost like they are fast tracked to become candidate, diketengahkan lah at least, ya. Dan ini mungkin menimbulkan ketidakselesaan daripada kalangan ahli parti yang lain yang telah berkhidmat dalam parti itu lama dan sebagainya. Dan juga bila setengah ahli Melayu parti DAP yang tak dapat apa-apa setelah beberapa tahun, bila mereka keluar parti, they tend to emphasize their Malayness for the reason why they left the party. So it's interesting, isn't it? When they join the party, they emphasize their Malayness in the sense that saya Melayu tapi saya join DAP. So it makes the party look good. But when things sour, they left DAP, they also emphasize their Malayness. As in, oh, saya pejuang Melayu tapi saya lihat benda dalam parti tak elok, tak sokong Melayu, aku left. Ini antara tulisan yang saya baru baca pasal seorang bekas DAP yang join pejuang, kalau tak silap saya sekarang. So from DAP to pejuang, that's interesting. Okay, muda is too early to say anything, I think. PKR agak menarik. Parti politik berbilang kaum yang majoritinya Melayu. So it's a different dynamic compared to DAP. We cannot evaluate them on the same footing. So we cannot say one is more like multiracial than the other. Dia macam dinamiknya berbeza dan juga golongan yang join juga berbeza. If you compare Chinese PKR and Chinese DAP, I think it's quite an interesting comparison kalau someone wants to write about it. Dalam PKR, seperti yang Saudara Hamidi sebut, 2008 is not a vote against apa nama tadi? It's not bukan semua kaum bersatu lawan BN kan. It's more of a convergence of different ethnic groups' grievances. Or the ethnic group happen to have grievances against Pak Lah for whatever reason. In that same vein, we cannot interpret the success of PKR in 2008, in 2018, as a win for multiracial politics. Sebab people vote for opposition for all sorts of reasons. Kan? That said, I think we cannot attribute PKR punya longevity to pure chances, as in being at the right place and the right time. I think there is something about what the party do, the strategies of their leader, recruitment and sebagainya, that is worth looking into. It's also interesting to me, the routes that PKR didn't take. Dan kita bicara pasal politik kepelbagaian. PKR ini yang saya rasa lain dari IMP adalah Anwar mempunyai gerakan massa. Both Anwar and On Jaafar rely on personality appeal. But Anwar comes from ABIM dulu kan. Comes from University Malaya Student Activist Days. So he has this network, mass movements behind him. Also political patronage over the years, right, when he was in UMNO. Itu yang membezakan PKR dan IMP. Dan saya rasa dari segi itu mungkin agak menarik jika kita bincang faktor-faktor PKR ini. Saya juga ingin saya cakap tadi kan, the route that PKR didn't take. It's interesting how and why PKR didn't end up as an Islamic-ish party. Sebab kalau sebagai parti majoritinya Melayu yang beragama Islam, why it didn't end up taking a more religious turn or right-wing turn? Kalau kita ingat pertengahan 2000, kes Lina Joy. Interestingly, Anwar took quite an unpopular stand among the, I think, Malay Muslim audience. So that it itself should have killed the party, right? Those kind of thorny issues make centrist parties unviable in Malaysia. Tetapi bagaimana PKR masih survive? Saya rasa itu satu persoalan yang puzzle yang kita boleh try to resolve. Okay. Saya rasa YWing pun dah tengok masa. Saya cuba lihat dulu poin-poin saya yang saya nak sebut. Okay, kejap. Okay, so mungkin apabila kita bandingkan DAP dengan PKR, saya ingin mendengar jugalah pandangan daripada Saudara Hamidi, because he has observed them up close for a very long time, and I think it's interesting to look at the
differences in dynamics between both party whose demographic is different, I think. Okay, artikulasi amalan politik pelbagai kaum yang berbeza, saya rasa kita telah sebutnya. Non-racial is not the same as multiracial. I think we should be mature enough now. Kita sepatutnya sudah matang sekarang melihat demokrasi Malaysia. Kita tidak boleh cakap kita tidak melihat kaum, tidak melihat warna kulit. We do. It's just a matter of fact. It's just what forms of multiracialism yang kita nak propose. And hopefully move beyond the monoracial cooperation in the past. Apa pengajaran tema ataupun pergulutan yang berulang? Constant struggle. Seperti yang saya mulakan tadi, politik kepelbagaian bergantung kepada orang Melayu. By bergantung, I don't mean it in a passive way. Or what multiracial is acceptable to the Malays. Itu yang selalu dikatakan. Oh, Malays tak boleh terima ni. Malays hanya boleh terima ni. WAF cakap, Melayu masih perlukan protector. It's a very passive way of understanding things. We also have to look at it bukan just hanya encounter, but penglibatan orang Melayu, artikulasi, bentuk dan kondisi politik kepelbagaian kaum yang cuba diutarakan oleh orang Melayu itu sendiri. Saya juga cuba sebut batasan politik kepelbagaian because after all, multiracial is not non-racial. Adakah kita nak naikkan setengah orang hanya kerana warna kulitnya dan sebagainya? There's no easy answer on this lah. If we don't fast track, then what happens? No representation. Even PKR do this, I think. Unconsciously or not, bila AMK election, interestingly, tengok ada wakil yang beberapa orang Cina, India, walaupun tak ramai. Itu pun satu perkara yang agak menarik. As in, all political party ada factionnya, perlu ada faction kerana organized of interest kan, organized interest. That's the basis of political party. Tetapi dia tidak take the form of race. Race-based mobilization tidak berlaku dalam PKR. So I think that's quite interesting. In DAP, I'm not too sure. I don't think it happened, but maybe Saudara Hamidi can share. Faktor penentu. Is there a faktor penentu? I'm not sure. Are we too complicated Malaysian politik untuk menentukan? Tapi saya rasa dari 6 kes yang bincang tadi, saya rasa 3 faktor ni agak berulang. Iaitu personalistik, kan, kita ada Wan Jaafar, Syed Hussein Alatas, Anwar, Lim Kit Siang, Syed Saddiq, menang. Gerakan massa, faktor kedua. I think that is quite a differentiating factor, at least in the case of PKR and IMP. And maybe gerakan, because Syed Hussein Alatas doesn't have a mass movement, but he has an unquestionable credibility among the Malays. Ideologi, saya rasa setengah parti lagi kuat, setengah parti tak begitu kuat. PKR agak lentur, quite moderate, tidak have a very clearly spelled out ideology compared to Parti Rakyat ataupun Parti PSM contohnya. Adakah kita perlukan 3 faktor ini ataupun maybe 2 out of 3? Kesimpulan, saya rasa fasa politik kepelbagaian ini telah melalui different zaman dan demandnya telah pun berubah. Sebelum pra-kemerdekaan, IMP punya time, the demand was very simple for politik kepelbagaian. It's just, can we involve the non-Malays in nation building? UMNO's answer is no. Therefore, Wan Jaafar form IMP. Zaman 60-an hingga 2005, I think, it's more consociationalism. Ethnic elites yang nego among themselves. Kan? Kini, adakah semua orang lebih mempunyai cita-cita politik yang lebih tinggi? Now everyone dare to dream more. So kita mau pemain politik yang sama rata. We are equal political actors. Dan maybe juga kita ada competing nations of intent. Ini yang diutarakan oleh Samsul AB sebenarnya dipinjam. He borrow it from Rustam Sani sebenarnya, Nations of Intent, whereby they argue that Malaysia ni kita tak ada bangsa Malaysia. Kita ada different bangsa yang nations, not kaum, nations. So nation yang diimagine oleh golongan ISMA contohnya, lain dengan nation yang diimagine oleh penyokong, penonton LLG Cultural Center contohnya. So I will leave it at that, and then let's see if Y Wing have question, or we have question from the floor, or maybe Saudara Hamidi would like to share some of his opinion.
Yes, ya, terima kasih kepada perkongsian yang cukup menarik dan mendalam dari kedua-dua bicara, Wan Hamidi dan juga Kok Hin. Maybe just a quick one, a point I think I can taken from perbincangan tadi. Kita lihat semakin untuk masa kini semakin banyak parti-parti Melayu dan even NGO Melayu ataupun Islam. Tetapi keberbagai parti ini tidak semestinya membawa kepada keberbagai wacana. Jadi seperti yang Kok Hin kata, even TAP have to avoid to be seen as anti-Islam. So everyone had to mempertahankan Islam or mempertahankan Melayu. And more now, I think mempertahankan Islam is the key themes. You can be different in political party affiliation, but they can't escape this kind of wacana. Is that something that I think maybe both of you can share a little bit more? Maybe, but maybe briefly respond to each other. Kalau Wan Hamidi ada apa respon kepada hujah ataupun poin yang dikemukakan oleh Kok Hin atau sebaliknya? Mungkin a few minutes and then we can open. I will collect the soalan dari Zoom dan juga Facebook. Ya, saya mungkin Wan Hamidi, saudara boleh respon sedikit. Silakan. Terima kasih saudara moderator. Saya cuba sikit, okay? Di penghujung tadi saudara Kok Hin ada menyebut tentang nations yang diimaginekan untuk, okay? Tetapi saya menganggap bahawa masyarakat Malaysia secara keseluruhannya bersifat sebenarnya konservatif yang agak moderate, okay? Ekstrim itu lebih bersifat segelintir dan kadang-kadang yang tidak disangka. Ya betul, okay? Kalau kita nak katakan ekstremisme pemikiran seperti ISMA kadang-kadang boleh dilawan dengan pemikiran ekstrim yang saya guna istilah seperti bangsa bubble misalnya, ya, yang menganggap bahawa Malaysia ini tidak ada sebarang kebebasan, which we know that it's not true, okay? Tetapi dari satu sudut lagi, janganlah pula nak impose agama dari jalan kaum untuk dijadikan pemaksaan, okay? Begitu. Cumanya, okay, saudara, saya rasa sebab saya datang sini sebagai bekas wartawan, jadi bila disebut tentang DAP ni, ya saya ahli DAP saya mengaku, tapi untuk saya nak jawab nanti nampak macam saya defensif pula. Jadi biarlah saya katakan bahawa kebanyakan daripada saranan dan kritikan saudara terhadap DAP dan juga PKR yang saya tahu, saya terima. Sebab banyak kebenarannya. Mungkin inilah pentingnya orang akademik yang memahami dari luar. Sebab kadang-kadang kita di dalam kita tak nampak. Cumanya saya nak katakan sikit saja, iaitu ini masalah kata sikit tapi cakap panjang kan. Maaf on paper, okay, kata bolehlah kita katakan majority etnik kaum, katakanlah di DAP itu 70% bukan Melayu. PKR itu 70% Melayu. Jadi bayangkan di atas kertas kalau dua parti ini bergabung, wow. Okay? Memang kita ada satu barisan gabungan yang kukuh. Tapi sayangnya ini manusia. Okay? Manusia dengan egonya, dengan angkuhnya, dengan agenda sendiri, ini tidak berlaku. Okay? Dan seperti yang saya kata pula awal tadi, bahawa orang Melayu boleh bekerjasama, dan saya tahu saudara Kok Hin pun setuju, cumanya dengan syarat dia buat masa ini, dia masih perlu yakin bahawa institusi hak-haknya, yang saya cakap sama ada imagine ataupun real itu, tetap ada. Jadi, untuk mana-mana parti menjadi kerajaan di Malaysia, realiti hidup, realiti politik sebenarnya yang saya lihat, observation saya ialah kena bekerjasama. Mana seperti PH atau parti-parti yang pelbagai kaum atau non-Malay perlu bekerjasama dengan salah satu atau semua parti-parti penuh Melayu seperti UMNO atau Bersatu atau PAS. Kalau tidak ada penyertaan ini, seperti yang saya cakap awal tadi, keputusan PRU 2018 hanya 20-25% saja Melayu mengundi PH. Jadi kalau mana-mana parti baru, gabungan baru, kita tahu bahawa kalau nak kerajaan stable, perlu sokongan sekurang-kurangnya 40% orang Melayu. Baru kita boleh cakap tentang kestabilan politik. Walaupun orang yang suka kepada demokrasi mengatakan tak apa kelang kabut begitu pun, itulah dia demokrasi. Saya kurang setujulah sebab dalam masyarakat konservatif senang diprovokasikan apabila ada kelang kabut berbuat jawatan, kita sudah huru-hara.
Okey, jadi perlu sedikit ketenangan di situ. Itu saja. Terima kasih, Saudara Kokin. Anything you would like to add? Yeah, I actually more than welcome kalau Saudara Hamidi nak share also as a inside stories from the party, dan bukan semestinya inside story as ahli, but more of a close up observer. Like saya Wai Wing, I'm no longer a PhD student at Albany now, so saya disebabkan sebagainya lah, so unfortunately, so saya juga hanya pemerhati dari luar. Kita boleh lihat trend, kita boleh lihat sejarah, but I think we cannot do social science behind the back of the people who do the actual thing themselves. So your views, I think it matters. I wouldn't say it's defensive, right? I would say it's a lived experience. It's your lived experience. And with that, so to menyediakan ayat pasal tanya soalan sebenarnya saya nak tanya Saudara Hamidi pasal pilihan raya kecil 2014 Teluk Intan. So saya rasa itu adalah satu pertaruhan yang sangat menarik sebenarnya. Is a DAP's bet or experience on multi-ethnic politik kepelbagaian, kerana telah meletakkan seorang calon wanita dan muda Melayu dalam seat yang not a safe seat, kan? Kerusi parlimen pula itu. So mungkin maybe internal campaign dynamic itu buku Saudara boleh share. Tapi saya rasa apa yang lebih menarik ialah kesan PRN Teluk Intan itu kepada strategi DAP dalam politik kepelbagaian. If my uneducated guess lah, saya rasa is one of the most important by-election in Malaysian history, in my opinion. Because I think that either change or at least delay the DAP's attempt to recruit and bet on more Malaysian. If Diana had won in 2014, maybe Lara now already MP, I think. Does the defeat in Teluk Intan moderate the expectation dan mengubah strategi? So mungkin we have to mengkaderkan mereka lebih lama baru letak calon dan sebagainya. Terima kasih Saudara Kohin. Saya cuba. Yang pertamanya saya rasa tertarik dengan sebab saya tak menjangka soalan itu sebab ramai orang melupakan. Pilihan raya kecil adalah biasa saja. Tetapi memang saya terlibat sekali dengan kempen di sana. Memang agak menarik. Dan di sini saya nak sebutlah peranan Lim Kit Siang. Walaupun beliau tidak memegang jawatan utama dalam parti, tapi pengaruh pandangannya masih didengar. Beliau yang bersungguh-sungguh push untuk pemimpin orang muda ataupun siapa saja yang dirasakan layak yang bukan Cina untuk kedepankan. So Diana adalah salah satu produk yang dicadangkannya. Dan terus terang saya katakan ada kepimpinan DAP bukan saja negara tapi juga di Perak itu tidak selesa dengan itu sebab bukan kerana tak suka Melayu semua, sebab mereka menganggap alamak kenapa meletak seorang wanita muda yang tidak ada experience politik sama sekali. Tapi itulah yang saya kenal lah Kisiang daripada zaman wartawan dulu dan membaca kisahnya sebelum itu, keberaniannya, risiko yang diambilnya. Kadang sangat ini kita anggap sangat risiko lah. Tetapi pada masa yang sama kita perlu juga mengingatkan sebalik konteks. Ketika itu Pakatan Rakyat PAS bersama kita. Datuk Seri Hadi Awang datang berkempen untuk kita. Jadi kadang-kadang, maaflah kalau saya cakap, kadang-kadang saya rindu juga zaman Pakatan Rakyat ni. Dengan adanya PAS dalam Pakatan Rakyat, DAP macam tak bersalah, semuanya suci kan. So menarik kan. Tapi bila dah tak ada, jadi cerita lain pula lah. Tapi risikonya ya betul. Kalau Diana menang, sebab bukan saja kerusi itu tak safe, tapi lawannya ialah Presiden Gerakan. Bayangkan kalau dia menang, memang mencetuskan sesuatu yang, maksud dia, Kit Siang is vindicated because I did the right thing. Tapi oleh kerana kalah, walaupun kalah tipis, memang tipis dia seolah-olah macam orang yang tidak setuju dengan putusan meletakkan Diana besar lega.
Okey, tak perlu lagi lah kita berani begini, kita terus kekalkan dengan konsep tradisi. Okay? Sebab realiti hari ini, sehingga hari ini ya, kita lihat bahawa majoriti kerusi-kerusi yang ditandingi di AP ialah kerusi bandar. Yang secara umumnya majoriti pengundinya ialah bukan Melayu. Okay? Dan itu yang saya nampak bahawa memang ada usaha kesungguhan Kes Siang itu. Sebab tu saya bersama DAP kerana saya yakin yang kesungguhan Kes Siang. Tetapi orang kata apa, forces in DAP yang macam seolah merasakan sukar sikit, okay, nak meyakinkan Melayu seolah-olah bila tertekan atau tewas 1-2 PRK, marilah kita balik kepada base kita. Jadi ini bukan DAP, saya rasa banyak parti begitu. Okay? Terutama macam PAS lah, okay? Apabila bersama dengan Pakatan Rakyat tetapi gagal menjadi abang besar atau duduk nombor 2, asyik nombor 3 saja, dan kemudian di sebelah sana memancing, marilah datang kepada kami, boleh hidup senang sikit. Jadi mungkin itu yang berlaku, bahawa mereka tak tahan dan terus ke sana. Okay? Jadi yang tidak setuju, kemudiannya membina amanah lah kan. Okay? Tetapi apa yang saya cuba nak cakapkan ialah biasa manusia itu apabila kita berdepan dengan halangan, kekalahan, semua macam saya lah, menyokong pasukan bola sepak yang tak pernah menang, jadi sentiasa kecewa. Jadi kadang-kadang bila menang satu game pun seronok. Tapi nak dapat keseronokan tu kena melalui proses tu lah. Jadi minta maaf lah melalut sikit jawapan saya. Tapi yang menariknya ialah walaupun selepas Diana tewas, walaupun tak ramai tapi saya anggap ada kualiti juga anak-anak muda Melayu mula join DAP sebab merasakan ada sesuatu situ. Bukan setakat angan-angan ada peluang untuk bertanding, tetapi seolah mereka percaya ada sesuatu di situ. Okay, saya pun tak pasti sebab saya ada mengendalikan kelas sekolah demokrasi semuanya dan saya tidak pernah menggalakkan mereka join parti. Malah kalau yang nak join parti itu saya sangat kritikal, saya tanya kenapa, nak bertanding ke, nak jawatan ke atau sebagainya, ataupun kamu benar-benar faham apa yang DAP perjuangkan. Okay, sekurang-kurangnya kalau kita kata jangan dia nak juga, masuklah, kita memang sukalah. Tetapi kalau kita kata jangan, kemudian dia pun patah hati, okay, it's not for you. Jadi begitu. Jadi walaupun kalah Diana, tapi dia membuka ruang baru itu. Jadi sebab kemasukan tu lebih ramai. Sebab kadang-kadang ini saya nak tambah sikit, penambahan keahlian di itu sendiri masih lagi majoritinya kaum Cina yang menyertai parti selepas 2008, selepas PRU 2013 dan selepas 2018. Saya juga bimbang kadang-kadang mereka sendiri melihat ini parti untuk kaum bukan Melayu tanpa mengetahui dasar perjuangan ideologi parti. Jadi kadang-kadang dia menuju ke arah DAP seperti menjadi parti Cina pula dah. Sebab itu bukan niatnya, tapi terjadi begitu. Kadang-kadang ini mungkin yang saudara-saudara semua panggil accidents of history lah. Begitulah. Ya. Yes. Terima kasih Saudara Hamidi. Sekarang saya rasa kita lihat ataupun komen-komen atau soalan daripada para penonton. Kalau ada apa-apa soalan sila tulis di ruang komen di Facebook ataupun di Zoom. Sekarang ini saya telah kumpulkan 2 soalan. Yang pertama, mengikut Saudara Hamidi, Melayu memang boleh bekerjasama dengan kaum lain, tetapi mereka berpendapat dominasi Melayu perlu dijaga. Jadi pada pendapat saudara, saya rasa mungkin Dr. Kok Hin juga boleh menjawab. Adakah model PKR dianggap sebagai sebuah parti yang didominasi pemimpin Melayu dan juga boleh menjaga prinsip dominasi Melayu? Ini soalan yang pertama. Nah, soalan yang keduanya lah, pendapat panelis, apakah peranan proses Islamisasi di Malaysia dalam pembentukan politik kepelbagaian? Itu 2 soalan yang saya kumpulkan sekarang. Mungkin saudara Hamidi atau Kok Hin mau memberi pandangan mereka terhadap 2 soalan ini, tentang peranan modal PKR, dominasi Melayu, dan juga tentang peranan Islamisasi atau proses Islamisasi. Saya rasa ini soalan yang sangat penting kerana saya sendiri observe, kerana sekarangnya bukan ketuanan Melayu tapi ketuanan Islam yang lebih dilaung-laungkan, ya. Temanya membela Islam, mempertahankan Islam. Of course, when they say Islam mungkin termasuk Melayu lah, tapi keislamannya kelihatan lebih menonjol, yang mungkin saudara Hamidi dan Kok Hin boleh berkongsi pandangan mereka. Dan pada waktu yang sama, kalau ada soalan dari penonton, sila type your question in the chat box or in wrong comment Facebook. Ya, silakan.
I think Okay, since Hamidi spoke last, so I will try to answer first. But I think the first question is more for Saudara Hamidi to jawab kerana dia specify Saudara Hamidi specifically. But before I answer that, I think thanks Saudara Hamidi. I think you answer very well about the Telok Intamnya ni. I think it's always like Diana punya is like on Jafar. Although you lost in the election, your impact on the broader political landscape, right? In this case, you know, the maybe more Malays join the party because they feel that there is prospect, and you know, the maybe more convinced about the party's punya motivation ni kan. Soalan dua tu, so the PKR question, I dah lay out my ni the strength and limitations of the different party punya ni lah. Yang menarik bagi saya adalah kerana bagaimana ataupun maybe setakat ni PKR belum jadi parti yang agak Islamis. How far can they withstand that trend? If the broader society is going that way, right? I mean, if now katakan apa PKR model ni kan tadi dalam soalan tu, how far can they withstand that ni? And saya rasa perlu ditekankan juga parti PKR dan mana-mana parti seperti yang Saudara Hamidi sebut, maybe DAP Perak is different from DAP Penang, DAP Selangor, DAP Sarawak. Begitu juga dengan PKR. Kerana di PKR, kalau tak silap saya lah, the sole PKR State Assembly person before GE14 ni, he voted for Hudud also. So that is something. And then the party leadership, I'm not sure if they discipline him or not. So it's tricky. Kan? Whether how sustainable that middle position is, whether it's a model or not, I'm not sure. But what I can say is that the PKR represents, Saudara Hamid, are they the only multiracial party yang I rasa majoritinya Melayu dan succeed dalam pilihan raya? I rasa setakat ni rasanya PKR saja. Muda is too early to say. So saya rasa PRN tidak begitu ni lah disebabkan faktor yang Saudara Hamid sebutkan. So saya rasa dari segi itulah PKR telah about the trend. But like I said, it's both structural and agency factor. Structural means the right place, right time. They have to thank Pak La and so on lah. Soalan kedua apa tadi? Islamisasi kan? I would say this, kepada semua penonton bahawa saya rasa politik kepelbagaian dan Islam tidak bercanggah. Dan ini telah diutarakan oleh Presiden ABIN sendiri, Muhammad Faisal, dan juga oleh Dr. Siddiq Fadil. Kosmopolitanisme Islam yang telah diutarakan oleh ABIN tidak bercanggah dengan bangsa Malaysia kerana dalam Islam itu sendiri jalur sejarahnya panjang dan diverse. Dan ini termasuk juga dalam alam Nusantara. Apa yang lain yang dimaksudkan dengan Islamis, bukan Islam, adalah ada wujud trend untuk mengubah pentadbiran negara kepada arah teokratik. Ingat rukun negara. Rukun negara prinsip 5, the prologue actually emphasize that Malaysia is a liberal country. Dan sekarang liberal menjadi satu, dirty word dan sebagainya. Dengan dikatakan lipat dan sebagainya, kata-kata yang tidak sedap dan agak kasar sebenarnya, diutarakan oleh mereka yang kononnya lebih berwibawa. Tapi menilailah sendiri daripada perkataan yang digunakan oleh mereka. Dan saya rasa it's a dangerous trend. And let me just say this, Islamisasi or not, fascism at least, fasisme adalah threat yang mungkin terbesar kepada demokrasi di Malaysia. Bukan sahaja politik kepelbagaiannya, demokrasi in general. Sudah mula ada cakap-cakap bahawa bukan Melayu tidak boleh jadi menteri, tidak boleh jadi pemimpin. Sudah ada di peringkat sekolah contohnya, petty fascist. Orang kata petty bourgeois, right? So this is petty fascist yang membuat murid makan di tandas, mengasingkan pelajar dan sebagainya. Lagi satu adalah percubaan untuk mendidakkan hak yang telah di-establish, itu satu, dan juga label opponent as
something much lesser. This is not just macam kau tak setuju dengan Syamil Belu, kau cakap dia tak kompeten sebagainya. Ini terus like lucu kewarganegaraan, doxing, cyber trolls, coordinated attempts ya. So saya rasa ini satu perkara yang agak serius dan it's almost like a percubaan mewujudkan appetite, you know. If you think ketuanan Melayu is dangerous, so-called reduce you to second class citizen sebab tak dapat masuk sekian universiti dan sekian sekolah, I think we are not ready to, many of us, especially the older generation, I think, they are not aware of the threat that fascism is representing. There is a budding fascist movement in Malaysia. I think the younger generation is more familiar with because we see what they do online. We see the code word that they use. That actually mean something, but they don't say it directly. What we mean, we know what they mean. So I think there's a great threat there. Terima kasih, Saudara Kok Hin. Mungkin just one point I want to add. I think untuk melihat kekuatan PKR, sebenarnya saya rasa kekuatan PKR bukan atas dia parti itu diri sendiri, kerana parti itu bertanding di tiket Pakatan Harapan ataupun Pakatan Rakyat sebelumnya. Jadi kekuatannya juga mungkin bergantung kepada kekuatan PAS dan TAP pada waktu Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat, dan PAS dan Bersatu pada waktu Pakatan Harapan. Jadi on that point now, Wei. Yes. On that point, can I add to sure. Silakan. Yes. What you and Hamidi sebut tadi about the PAS and Pakatan Rakyat, right? I remember Ustaz Wanzi told me this. The PAS experiment in Pakatan Rakyat was actually like a watershed moment. Not just the Bersih, but the PAS and Pakatan, because for the first time, many of yang berlatar belakang pendidikan Islam, madrasah dan sebagainya, their first encounter with non-Malays. So I think dari segi politik kepelbagaian, itu adalah satu watershed moment juga sebenarnya, Melayu dan politik kepelbagaian. Terima kasih. Dan satu poin yang saya setuju dengan Kok Hin juga tentang ada trend I think yang fascism yang Kok Hin my term is far right, yang lebih kanan. Ya, tadi Saudara Hamidi dan Kok Hin dalam bicara dalam sejarah keterbukaan politik Melayu memang ada. Even PAS sekarang pun kerjasama dengan gerakan ataupun Bersatu pun sama gerakan. Mereka terima hakikat bahawa kita perlu kerjasama dengan parti-parti non-Muslim dan non-Melayu. Tetapi adalah juga kelompok yang hanya Muslim sahaja ya, termasuk gerakan Tanah Air yang terbaru pun semuanya Melayu Muslim. Saya rasa ada kelompok yang lebih kanan. Okey, itu saya. Tapi mungkin Saudara Hamidi mau jawab dua soalan ini. Dan yes, terima kasih. Silakan Saudara Hamidi. Dan pada waktu yang sama, kalau penonton masih ada soalan, kita masih ada waktu untuk perbincangan. Ya. Saudara Hamidi, silakan. Sorry. Terima kasih Saudara Moderator dan juga Saudara Kok Hin. Okey, beginilah. Saudara Kok Hin menyebut tadi tentang generasi muda sedar anasir-anasir fasisme ini ada melalui social media. Mungkin kerana saya bukan generasi muda, saya tak terasa sangat. Dan saya cuma mengatakan bahawa ya, kelompok-kelompok ini wujud, tapi mereka masih bersifat segelintir, tidak ramai. Jadi kalau saya bimbang ya, apa kita tumpukan kepada yang ekstrim ini, dia mungkin jadi boleh popular. Sebab bagi saya tidak. Saya melihat keseluruhannya, masyarakat Melayu dan juga bukan Melayu di Malaysia, seperti saya cakap tadi, dia moderate dalam konservatifnya. Okay? Dan kebanyakannya beragama. Okay? Yang agnostik dan atheis itu kecil bilangannya. Dan itulah dia. Okay? Sebab itu, dari satu sudut rukun negara itu cantik untuk kita. Okay? Walaupun kesopanan dan kesilaan itu patut ada kedaulatan rakyat lah. Okay? Jadi, saya tidak begitu takut sangat dengan gembar-gembur golongan kiri apa semua, golongan far right apa semua ni, sebab belum nampak lagi. Dia cuma mungkin cakap-cakap besar di sosial media. Sebab dari satu sudut, okay, saya ambil contoh PAS. PAS merupakan parti yang bagi setengah-setengah kaum bukan Melayu ekstrim. Tapi lihat peranan PAS dalam kerajaan. Segala apa yang ditentangnya dulu semua okey. Jadi menunjukkan kadang kuasa boleh mengubah. Bila jadi pembangkang, barulah marah segala kerja. Bila dapat kuasa, tahu berkompromi. Sebab itulah politik. Politik is the art of compromise, kan? So, memang tak boleh nak elakkan benda tu. Jadi, kalau nak kata Islamisasi itu berdasarkan soalan yang ditanya tu, kita kena ingat bahawa apabila
Dr. Mahathir memperkenalkannya pada awal pentadbirannya tahun 80-an itu ialah penerapan nilai-nilai Islam, the values. Tetapi 30-40 tahun kemudian yang jadi ialah label-label Islam. So maksudnya saya boleh memakai pakaian dilihat sebagai Islam, saya juga boleh korup dengan nanti. Dan kan pada awal zaman Mahathir dulu tidak banyak sangat korupsi itu. Jadi seolah-olah itu tidak dilihat sebagai satu jenayah, satu keburukan, satu yang keji. Sekarang hanya gila dengan label saja. Itu kritikan saya. Jadi tidak ada salahnya penerapan nilai-nilai Islam. Sebab itu pun politik Dr. Mahathir untuk melawan PAS yang mendapat cetusan daripada revolusi Iran tahun 79 itu yang nak jadi lebih radikal. Dan kita tahu bahawa tahun 80 itu berlaku kafir mengkafir. Terutamanya di Terengganu, menuduh orang UMNO tidak cukup Islamik dan kafir dan sebagainya. Benda itu berkurangan kemudian dan sekarang tak disebut lagi lah, tapi tak tahulah kalau UMNO PAS berpecah lagi mungkin timbul. Harap-harapnya tidak, sebab itu benda buang masa dan tak bawa ke mana-mana. Itu tentang Islamisasi dan tentang PKR. Dia mudah saja, seperti saya ulang mulai tadi, di atas kertas perfect idea PKR itu untuk politik Malaysia, iaitu orang terima seolah-olah dia cerminan kepada demografik di Malaysia, khususnya Semenanjung. Sebab saya sebut Semenanjung sebab sengaja saya sebut di Hari Malaysia ini sebab sekarang semakin kuat tuntutan hak wilayah Sarawak. So itu cerita lain. Tapi asasnya ialah di atas kertas memang cantik konsep PKR itu 70% Melayu dan 30% dan kepimpinan Melayunya. Tetapi seperti yang saya cakap tadi, masih ada insecurities di kalangan orang Melayu bahawa even dengan 70% keahlian dan kepimpinan PKR, mereka tidak menganggap PKR sebagai parti Melayu. Jadi tidak boleh menjamin orang Melayu. Dan seperti saudara Dr. Hugh katakan tadi bahawa kejayaan PKR dalam PRU adalah kejayaan sama, gabungan di antara dulu DAP dan PAS, sekarang DAP dan Amanah. Jadi sukar nak menunjukkan. Sebab contohnya kalau Pilihan Raya Negeri Johor, yang muda tidak hilang deposit itu, sebab kita tahu itu kerana usaha daripada DAP, Amanah dan juga kawan-kawan yang sama-sama membantu. Sebab kita tahu juga parti baru kadang banyak kelemahan jentera, ahli dan sebagainya lah. Jadi kalaulah PKR itu dalam bentuknya, dan yang dilihat selalunya, masalahnya persepsi juga, yang dilihat PKR itu suka berbuat jawatan. Habis satu pemimpin jatuhkan ini, naik itu. Jadi itu yang paling popular dan menjadi persepsi orang ramai. So bayangkan kalau PKR itu stable, mungkin politiknya dalamannya stable seperti DAP, angkat DAP sekali lah, walaupun DAP pun ada krisis dalaman, tapi pandai jaga, dan daya pujukannya ialah mungkin menggunakan retorik positif, ala PAS atau UMNO boleh meyakinkan Melayu. Mungkin ketika itu boleh diterima. Sebab buat masa ini yang saya katakan tadi, PKR ke DAP ke, kalau nak menjadi kerajaan semula, kena bekerjasama dengan parti-parti utama. Mungkin suara saya ini tidak popular di kalangan PhD lah, tapi itu realitinya. Sama ada nak bentuk gabungan ke electoral pact, itu pandai-pandai lah. Sebab itu, sebab tanpa itu susah. Dan kita pun tahu kalau sampai buat kajian yang lebih mendalam tentang marginal seats yang ada, dia akan memberi kelebihan advantage kepada parti-parti tertentu saja. Dan masih ada, walaupun ruang kerusi-kerusi rural luar bandar makin berkurangan, banyak sudah menjadi semi-urban dan urban, tetapi kerusi luar bandar sangat sukar dimenangi oleh parti selain daripada UMNO dan PAS. Dan kalau di Johor tu ada satu kerusi endau dimenangi oleh satu pun, dan kata orang sana bukan kerana kekuatan satu, ketokohan calon itu yang memang sebelum itu UMNO ada terkenal. Jadi ini realiti yang mungkin sejak 50 tahun ini tidak banyak berubah, cumanya orang Melayu lebih rela ke depan untuk bekerjasama. Itu yang saya lihat. Terima kasih Saudara Hamidi. Kita di sini ada dua soalan lagi. Yang pertama dari Saudara Lim tentang peranan sosial media atau media sosial dalam pembentukan psiki politik Melayu muda, politik Melayu muda hari ini. Adakah yang satu yang menghasilkan kepelbagaian ataupun sebaliknya? Soalan kedua dari Saudara Kamako tentang sejauh mana ideologi politik Islam dapat menentukan arah perjuangan politik orang Melayu. Kalau Saudara Kokhin dan Saudara Hamidi mau menjawab soalan ini, saya rasa mungkin Saudara Kamal hampir sama dengan Islamisasi. Mungkin soalan peranan sosial media, mungkin Kokhin ada
pendapatnya tentang orang muda dan juga psikologi dan juga social media di kalangan orang muda Melayu khususnya. Silakan. Okay, so I think this one will be last round lah, and then kita buat closing sekali sebab I pun kena rush for another event. So okay, saya pendek saja saya cuba jawab soalan-soalan ni sekali. I think it's important to remember that there is no one Malay politik. Tidak ada satu ini apa yang Melayu fikir. This static, benda yang static and satu. You are assuming this is the psyche of Malay psyche and sebagainya. We are move on, I think, from Anthony Milner dan sebagainya. The Malays, kedua saya nak sebutlah secara umumnya politik kepelbagaian ni, I think the future of politik kepelbagaian might be in Sabah and Sarawak's hand. I think they have a greater veto power than any minority or quote-unquote liberal people might have over political power, especially in terms of power sharing. So it really is I mention this because I rasa kita termasuk saya lah tidak begitu sebut banyak kan pengalaman Sarawak Sabah sebagai satu benteng ataupun satu faktor yang Malay political leaders think about. For example, PN might not want to do something too drastic walaupun ada PAS dalamnya kerana dia fikir what if PBB withdraw their support. So I think that's an important thing to remember. Dari segi sesuatu menghasil kepelbagaian politik kecuali. So I think that's basically my answers. I think what I have said hopefully answer some. Kalau tak, saya minta maaf lah jika tidak berjaya menjawab semua dalam masa yang singkat ini. Terima kasih Saudara Kok Hin. I think time is always up. Jadi saya rasa mungkin kita akan menutup perbincangan kita pada hari ini. Mungkin diskusi ini boleh diadakan lagi pada waktu yang akan datang. Saya rasa tadi Kok Hin sudah memberi satu poin yang penting kerana apabila kita kata kepelbagaiannya bukan kepelbagaian antara kaum dan antara agama, tapi juga dalam agama dan juga dalam kepelbagaian dalam golongan Melayu dan juga golongan Islam. Banyak juga perbezaan, sama ada kita dapat menerima ataupun bagaimana melihat itu juga mungkin satu isu yang boleh dikupas pada waktu yang akan datang. Jadi sebelum menutup, mungkin Saudara Hamidi dan Kok Hin ada apa-apa mau menambah ataupun rumuskan dalam 1 atau 2 minit? Yes. Okay. Silakan. 1 minit. Sambil saya akhiri soalan daripada Saudara Kamal Koh. Sebab masalah dia sama juga seperti yang Kok Hin cakap tentang tidak ada satu Melayu, dan dalam ideologi politik Islam itu namanya Islamism, dia bukan lagi agama atau adin, pun tidak ada satu, dia ada kepelbagaiannya. Okay? Jadi kalau kita gunakan istilah tulen itu susah sebab saya mungkin menganggap ideologi saya tulen, yang itu menganggap ideologi dia clash of ideology itu akan tetap berlaku. Jadi nasionalisme itu ini balik kepada retorik debat tahun dekad 80-an, okay? Menentang asobiah, nasionalisme dan sebagainya. Tapi hari ini kita tengok PAS, UMNO sedap berpegang tangan atas dasar menjaga kepentingan Melayu dan Islam atas tafsiran mereka. Okay? Sebab ada juga Melayu yang lebih ramai di luar sana dengan Pakatan Harapan dan tidak berparti dan mahu kepada kehidupan yang lebih baik. Okay? Yang kita tahu ekonomi kita tidaklah krisis meruncing, tapi semua orang merasakan tekanan ekonomi. Jadi saya harap semua kaum cubalah, kita utamakan usaha untuk memulihkan ekonomi dengan mengurangkan. Saya tak mau idealistik. Tak perlu hapuskan rasuah, kurangkan, cubalah, laksanakan. Itu caranya. Jadi Melayu atau bukan Melayu pun itu tujuan, arah tuju kita lah. Itu saja yang saya nak sampaikan. Dan nak ucap terima kasih sekali lagi lah kepada penganjur dan alumni saya, Saudara Kok Hin dan juga Saudara Hiu sebagai moderator. Ya, saya tidak apa-apa closing remark. Cuma terima kasihlah kepada penganjur dan semua penonton kerana meluangkan masa public holiday untuk mendengar beberapa pandangan saya dan Saudara Hamidi. Terima kasih YWN kerana moderate juga. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Hamidi dan juga Saudara Kok Hin.
atas hujah-hujah dan juga pandangan mereka tentang tema ini. Dan saya rasa masih banyak yang lagi boleh bisa pula sering ke Indonesia. Boleh dibahaskan pada waktu yang akan datang. Saya juga berterima kasih kepada pihak LG kerana dalam mengambil inisiatif untuk menganjurkan perbincangan pada hari ini. Saya rasa itu saja. Terima kasih juga kepada para penonton. Soalan-soalan yang dikemukakan. Terima kasih. Ya, selamat Hari Malaysia. Thank you. Okey, terima kasih kami ucapkan kepada saudara moderator dan kedua-dua ahli panel atas perkongsian dan pandang sebentar tadi. Diharapkan segala ilmu yang telah disampaikan dapat sama-sama kita kongsi dan sampaikan kepada orang lain. Saya mewakili pihak penganjur ingin mengucap ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam menjayakan program petang ini. Setinggal-tinggal penghargaan di atas kesudian semua untuk menyertai program kami. Semoga kami jumpa lagi di program lain anjuk pusat LLG pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih.